Cheng juga beritahu pihak polis yang dalam sebalik kes ni adalah BFF Naomi sendiri, iaitu Liang. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Rasanya dah lama kan aku tak story pasal kes-kes jenayah. Okay, tak apa. Hari ni aku akan share dekat korang satu kisah yang agak tragis. Kisah kali ni melibatkan seorang model yang sangat cantik daripada Taiwan. Dia mati pula bukan disebabkan natural ataupun mati dalam keadaan semula jadi macam aksiden ataupun disebabkan penyakit, tapi dia kena bunuh disebabkan ada orang sakit hati dengan kecantikan dan apa yang dia miliki. Yang paling mind blowing dalam di sebalik kes ni adalah bestie dia sendiri. Tapi bagi aku benda tu macam tak pelik. Biasanya orang yang akan dengki dengan kita ni adalah orang yang paling dekat. So secara conclusionnya, kita jangan mudah percaya pada sesiapa. So apa pun, jom aku nak cerita dekat korang tentang kes ni. So without wasting any time, let's get started. Kisah ni kan terjadi pada sekitar tahun 2017 di Taipei, Taiwan. Ada seorang model yang diberi nama sebagai Naomi Chen dan pada masa tu dia baru berusia 22 tahun. Naomi ni sebenarnya dia ada juga kembar yang bernama Celine. Naomi ni digambarkan sebagai seorang gadis yang sangat baik, friendly dan semua orang memang sangat sukakan dia. Jadi dia memang tak ada masalah lah dari segi sosial. Sebelum dia jadi model, dia ni pernah bekerja dekat sebuah kedai emas. So start dia kerja dekat kedai emas tu lah, dia punya kecantikan tu telah viral satu Taiwan. Bila dia dah mula viral, rezeki dia mula mencurah-curah. Disebabkan dia ni ada rupa yang cantik dan menarik, tertarik, kau memang the bomb. Naomi ni telah menerima banyak tawaran sesi fotografi. Mula daripada sinilah, Naomi ni terlibat untuk menjadi model full time. Even kejayaan sebagai seorang model ni nampak sangat menarik dan peluang Naomi untuk berjaya dalam kerjaya dia sebagai seorang model ni sangat-sangatlah cerah. Tapi kan parents dia macam tak berapa suka, macam tak berapa nak setuju lah dia jadi seorang model. Sebenarnya bukan tak suka sebab dia jadi model ke apa, tapi disebabkan diorang risau keselamatan Naomi. Diorang risau in case takut ada kes-kes yang macam gangguan seksual ke atas Naomi macam model-model lain yang pernah kena sebelum-sebelum ni. Biasalah model ni kan dia ada bentuk tubuh badan yang menggiurkan, lepas tu dia punya baju pun kadang-kadang macam seksi. So diorang ni memang mudah lah untuk jadi target kepada orang yang pervert ni. Tapi disebabkan Naomi ni memang nekat lah nak jadi seorang model, dia pun cubalah untuk pujuk mak dan ayah dia. So nak tak nak, mak dengan ayah dia ni terpaksalah terima keputusan Naomi. Even diorang risau tentang keselamatan anak diorang, tapi itu yang Naomi nak, jadi diorang pun support lah apa yang terbaik untuk Naomi. Naomi ni ada seorang BFF yang bernama Liang Si-hui. So dia dengan Liang ni sebaya je, berusia 22 tahun juga. Dan Liang ni dia mempunyai boyfriend yang bernama Cheng Yu, berusia 24 tahun. So dia beza dengan boyfriend dia 2 tahun. Cheng ni dia selalu cerita yang dia ni seorang fotografer yang sangat-sangat talented. Kononnya dia ni pernah menang lah beberapa award disebabkan gambar dia tu perfect. Cheng juga cerita yang dia ni datang daripada keluarga yang berada, ada rumah besar dan juga kereta-kereta mewah. Lepas tu Cheng ni juga beritahu yang dia ni hanya kawan dengan orang yang tertentu je. Contohnya dia just kawan dengan beberapa orang artis yang terkenal dekat Taiwan. So kalau artis sendu, BBNU memang harap maklum lah dia tak kawan orang macam tu. So Cheng ni dikatakan berkawan dengan orang yang just berkualiti je. Dan tu apa yang diceritakan Cheng kepada Naomi. Tapi hakikatnya apa yang dicerita dekat Cheng tu sebenarnya tipu belaka. Dia bukanlah datang daripada orang yang kaya ataupun dia pun berkawan dengan geng-geng artis yang hebat-hebat ni. Semua tu cuma rekaan dia semata-mata. Dia ni sebenarnya seorang lelaki yang sangat-sangat desperate nakkan duit. Dikatakan juga sebelum ni Cheng ni dia pernah ada rekod jenayah tau. Yang mana dia ni pernah ada rekod jenayah serangan seksual ke atas seorang remaja yang berusia 15 tahun. Budak perempuan yang umur 15 tahun tu kan dikatakan dia jumpa dekat online. Tapi apa yang Cheng cerita dekat Naomi tu, Naomi ni memang percayalah 100%. Yelah, itu kan boyfriend kepada BFF dia, so mestilah dia percaya kan. Dan yang paling sakit hati, Cheng ni sebenarnya berkomplot dengan girlfriend dia iaitu Liang. Pada hujung bulan 2 pada tahun 2017, Cheng ni ada message Naomi. Dia offer Naomi untuk ambil gambar dan dia janji dia akan bayar sebanyak $5,000 dalam duit Taiwan. So kalau duit tadi tu dikonvertkan ke dalam duit kita adalah dalam RM760. Jadi Naomi tu pun accept lah job tadi sebab dia rasa bayaran tu berpatutan, lagipun Cheng tu boyfriend kepada BFF dia.
Jadi pada 2 Mac pada tahun 2017, iaitu pada hari Khamis, Naomi pun keluarlah daripada rumah dia untuk pergi ke suatu tempat yang telah dijanjikan dengan Cheng. Tapi lepas Naomi ni keluar, dia tak pernah lagi balik. So kembar Naomi ni, dia dah mula risau tau. So dia call lah Naomi tu, tapi Naomi ni tak angkat call. So bila Celine ni, dia dah mula risau tentang keselamatan kembar dia. Jadi dia pun telah membuat report polis. Celine juga beritahu polis yang Cheng dengan Liang adalah orang yang terakhir dipercayai bersama dengan Naomi. Polis pun memulakanlah tugas diorang untuk mencari Naomi dengan menjejak isyarat telefon yang digunakan oleh Cheng dan juga Liang. Lokasi diorang pada masa tu ada dekat abandoned mall di Taipei. So polis pun bergegaslah ke mall yang terbengkalai tadi tu dan diorang ni telah menjumpai Naomi. Tapi bukan dalam keadaan Naomi ni masih hidup, melainkan diorang jumpa Naomi telah pun mati. Dekat leher dia pula ada seutas tali yang dipercayai digunakan untuk menjerut leher dia. Mayat Naomi dijumpai dalam keadaan berpakaian, cuma pada masa tu diorang tak jumpa Naomi ni pakai seluar dalam. So polis percaya Naomi ni sebenarnya telah dirogol. Lepas tu barang-barang peribadi dia macam duit, kad kredit dan juga jam tangan pun hilang. Maksudnya dia bukan sahaja kena rogol, dibunuh, tapi dia juga kena samun. Polis pun melanjutkanlah siasatan diorang sampailah diorang ni berjaya menangkap Liang dan juga Cheng. Masa tu couple ni tengah check in dekat sebuah hotel mewah. Sebuah hotel bertaraf 5 bintang. Kemai seronok diorang ni enjoy lepas dah bunuh orang. Dan kalau korang nak tahu, diorang check in hotel tu pun guna duit kad kredit si Naomi ni. Jam tangan Naomi tu pula si Cheng ni hadiahkan kepada Liang, iaitu kepada girlfriend dia, merangkap bestie kepada Naomi. Cheng ni sikit pun dia tak ngaku kat polis yang dia rogol Naomi. Dia kata dia cuma rompak Naomi tu je. Even dia cuba nafikan yang dia tu merogol Naomi, tapi polis ni sebenarnya dia ada bukti DNA yang menunjukkan Cheng ni memang rogol Naomi. Cheng juga beritahu pihak polis yang dalam sebalik kes ni adalah BFF Naomi sendiri, iaitu Liang. So Cheng ni kata dia just follow je lah plan girlfriend dia tu. Tapi dalam kes ni Liang terselamat. Sebabnya pada hari kejadian tu dikatakan Liang ni ada dekat rumah dan mak dia pun kata Liang memang ada dekat rumah. Lagipun telefon bimbit Liang ni dikatakan telah hilang sejak bulan Februari lagi. So disebabkan polis ni tak ada bukti yang kukuh untuk menuduh kata Liang ni terlibat dalam kes ni, so Liang ni telah dibebaskan dari segala pertuduhan. Even ada rakaman CCTV dekat jalan tu yang menunjukkan Cheng ni memang ada bersama dengan Naomi dan seorang lagi perempuan. Tapi tak sure yang perempuan seorang lagi tu sama ada Liang ataupun orang lain. Selepas 3 tahun dibicarakan, akhirnya pada bulan Oktober pada tahun 2020, Cheng ni telah didapati bersalah kerana merogol dan membunuh Naomi. Dan dia telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Even dia dah kena penjara, Cheng ni tetap kata yang Liang tu adalah dalang utama dalam kes ni. Dia kata Liang yang plan untuk bunuh Naomi sebab Liang ni sangat jealous dengan kecantikan dan apa yang dimiliki oleh Naomi. Selain tu juga, Naomi ni sebenarnya lagi famous berbanding Liang tu. Sebab itulah dia sakit hati. Even diorang ni sama-sama ada rupa, sama-sama berkerjaya sebagai model, tapi Liang ni tetap ada rasa cemburu terhadap BFF dia. Jadi untuk mengelakkan persaingan, Liang ni telah mengambil langkah untuk menamatkan riwayat kawan baik dia sendiri. Even Naomi tu adalah kawan baik dia sendiri dan Liang tu adalah orang yang Naomi percaya sepenuh hati. Okay guys, apa pendapat korang tentang kes pembunuhan Naomi merupakan seorang gadis yang cantik dan juga merangkap seorang model? Dan apa yang tragisnya, apa yang mengejutkan dalang di sebalik kes ni adalah kawan baik dia sendiri, orang yang dia percaya 100%, orang yang dia sayang macam family dia, tapi orang tu lah yang bertindak menikam di belakang dia. Siapa sangka kan? Tapi tak pelik jugalah, manusia ni dia ada perasaan iri hati, dengki, hati yang busuk. Jadi dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia, jadi dia pun buatlah benda yang kotor. So aku harap dengan perkongsian aku pada kali ni, kita boleh berhati-hatilah kot kan dalam mempercayai seseorang, apatah lagi strangers, orang yang korang baru kenal. Tiba-tiba korang bercerita semua, tiba-tiba dia tikam belakang korang. Sedangkan kawan baik sendiri, orang yang paling rapat dengan korang pun boleh tikam belakang korang, apatah lagi orang yang korang tak kenal. So itu sajalah pada kali ini, dan aku harap korang enjoy dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification supaya korang tak ketinggalan dengan video yang aku akan upload. Dan jangan lupa untuk follow aku di Twitter dan juga Instagram, link dah ada dekat description box. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.